Ada beras putih, selain daripada beras putih, beras merah, beras hitam, beras coklat dan beras wangi. Ya. Jadi kita mengharapkan agar ruang dan peluang yang diberikan dengan kerjasama Agensi Persekutuan, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI dengan Kerajaan Negeri Sabah dalam usaha membawa teknologi dan pembangunan saliran, kawalan makhluk perosak padi, baja dan sebagainya bagi menjayakan penanaman padi berskala besar ini. Sejauh mana komitmen dan kesediaan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam menjayakan usaha ini dengan usaha sama MARDI misalnya. Akhirnya Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh perkara yang disentuh oleh rakan-rakan senator tadi mengenai peruntukan senator. Ya. Saya sendiri, di sebelah saya rakan senator saya ini dah setahun jadi senator, tapi sampai sekarang masih belum dapat lagi menggunakan peruntukan senator sebanyak RM300,000 itu. Jadi kita sebagai senator pun saya sama-sama mempunyai komitmen di kawasan masing-masing untuk membantu rakyat. Jadi kita mohon supaya peruntukan itu disalurkanlah dengan segera. Akhir kata Tan Sri Yang di-Pertua, saya mengharapkan agar kajian separuh penggal RMK12 ini dapat dijayakan sepenuhnya demi keseimbangan pembangunan di setiap pelosok tanah air demi kebajikan dan sekaligus memperbaiki sosioekonomi rakyat. Dengan ini saya mohon menyokong usul ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Hormat. Okey, sekarang saya menjemput Yang Berhormat Datuk Teo Eng Chee alias Teo Kok Chee. Salam sejahtera. Tan Sri Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua kerana memberi saya peluang untuk menyertai pembahasan rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Persidangan Yang Mulia ini. Rancangan Malaysia ke-12 memang merupakan satu rancangan yang boleh membantu rakyat dan negara menuju ke arah yang lebih makmur dan maju. Memandangkan rancangan Malaysia ke-12 mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan rakyat dan negara. Saya berasa kerajaan perlu mendengar pendapat dan calangan daripada rakyat jelata sebelum melaksanakannya sebarang polisi atau rancangan kerajaan yang dilaksanakan tanpa mengambil kira suara rakyat tidak akan mendapat sokongan rakyat dan dia akan membawa negara ke arah hulu Allah. Di sini saya harap kerajaan Madani dapat mendengar suara rakyat sebelum melaksanakan sebarang rancangan. Tan Sri Yang di-Pertua, baru-baru ini kerajaan mencarang untuk perkenaan semula sistem cukai barang dan perkhidmatan GST bagi mengganti sistem cukai SST. Saya percaya seluruhan rakyat Malaysia termasuk yang berhormat yang duduk di Dewan Yang Mulia ini masih ingat Kerajaan Barisan Nasional ditumbangkan pada PRU tahun 2018 atas sebab melaksanakan cukai GST dan kes rasuah 1MBD. Pada masa itu, Pakatan Harapan memberitahu kerajaan rakyat cukai GST merupakan cukai jaring, cukai tidak adil dan cukai yang menindas rakyat. Mereka mempergunakan isu cukai GST untuk mendumbangkan kerajaan pada masa itu. Tetapi kini menjadi kerajaan nak memperkenaan semula sistem cukai GST pula. Sebenarnya sistem cukai GST telah dibukti sebagai satu sistem
cukai yang ada. Kebanyak negara di dunia ini telah melaksanakan sistem cukai GST bagi kepentingan negara dan rakyat demi menambah pendapatan negara. Saya setuju dan sokong dengan pelaksanaannya. Akan tetapi, saya berasa cukai GST itu perlu diperkenakan hanya 3% sebagai permudahan. Kaedah ini juga digunakan oleh Singapura apabila GST diperkenaan pada 1994 yang bermula pada kaedah 3% dan kemudiannya menaikkan secara beransur-ansur kepada 40% pada 2003, 5% 2004, 7% 2007 dan akhirnya 8% 2023. Sekiranya cukai GST dilaksanakan semula, saya dengan besar harapan agar kerajaan Madani dapat menurunkan kadar cukai koprah dan cukai individu. Dengan itu akan dapat membantu rakyat jelata dalam meringankan beban mereka. Di samping itu, kalau cukai koprah yang rendah akan dapat menggalakkan lebih banyak pelabur asing ke Malaysia melabur. Secara tidak langsung akan dapat menambahkan peluang pekerjaan bagi rakyat Malaysia. Pada masa yang sama, saya juga berharap dengan adanya penambahan pendapatan negara. Janganlah lupa jaga golongan rakyat yang miskin dengan menambahkan bantuan kepada mereka, khususnya golongan B40 dan M40. Kalau inflasi yang makin teruk telah menyebabkan rakyat tidak dapat hidup, harga barang makin naik, manakala nilai ringgit Malaysia makin turun. Keadaan ini telah menyebabkan golongan B40 dan M40 menghadapi tekanan hidup yang sangat berat. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya berasa kecewa dengan tindakan kementerian mendirikan membukukan pengambilan pelajaran antarabangsa di sekolah menengah persendirian China. Baru-baru ini terdapat 28 pelajar antarabangsa yang ditolak permohonan menanjutkan pengajaran di sekolah menengah persendirian China, walaupun pemohon mereka mengikut prosedur dan syarat yang ditetapkan oleh pihak kementerian. Soal persalahan guna pas sosial telah menjadi alasan membukukan pengambilan pelajaran antarabangsa di sekolah menengah persendirian China oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Malah persalahan penggunaan pas sosial hanya berlaku dalam kalangan pelajaran institusi ajaran tinggi IPT dan bukan di sekolah menengah persendirian China. Selama ini tidak pernah berlaku sebarang kes persalahan guna pas sosial di sekolah menengah persendirian China. Saya berharap kerajaan Madani dapat membetulkan kesalahan ini dan jangan menyusahkan pelajar-pelajar yang ingin menuntut ilmu. Kerajaan ini juga telah mencanggah dengan hasrat kerajaan yang ingin menjadikan negeri
Malaysia sebagai sebuah hak pendidikan antarabangsa. Kementerian Pendidikan jangan tunggu api membakar rumah timbalan menteri baru keluar jadikan sebagai ahli bomba untuk mempadamkan kebakaran. Tan Sri Yang Dipertua, pada 4 hari bulan September, Datuk Seri Ahmad Zahid Habibie telah diberikan pendepasan tanpa pembebasan DNAA oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur setelah diminta oleh pihak pendakwaannya. Beliau sebelum ini mendapat dengar tuduhan 47 kes pecah amaran rasuah dan mengubahkan wang haram melibatkan dana yayasan sebagai RM31 juta. Saya berasa kecewa terdapat keputusan yang dibuat sedemikian. Keputusan DNAA Jemaah Habibie menimbulkan kelakuan terhadap kerajaan Merani yang mempunyai hasrat untuk memerangi rasuah dan melakukan reformasi terhadap institusi kerajaan Merani yang selama ini meruangkan slogan reformasi tetapi nampaknya telah menjadi reformati. Malaysia telah menjadi bahan ketawa junior akibat kes pendepasan ini. Janganlah menjatuhkan maruah rakyat Malaysia di mata dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk Teo. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Datuk John Ambrose. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya buat Datuk Seri Yang Dipertua dan ahli-ahli Dewan yang dimulaikan. Terima kasih juga tuan-tuan Dipertua memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahas rang undang-undang rancangan Malaysia ke-12. Sebelum ke dasar pembahasan, saya ingin merangkamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia, Yang Di-Pertuan Agong dan Rajab Pamaisuri Agong yang datang ke negeri Sabah baru-baru ini menjelajah kenali Borneo baru-baru ini. Nampaknya sambutan betul-betul hebat. Bukan saja di Sabah, tetapi di Sarawak juga. Dan nampak orang-orang kampung ni bukan ada digerak oleh negeri Sabah, sendiri datang. Hujan yang last day di Sabah, Agong dan Pamaisuri kena basah hujan. Jadi saya nampak ni orang-orang sekarang ni marah sudah dengan politik-politik ni. Bila dia nampak Agong out from politics, itulah very good response. Saya harap kita dalam politik ni jangan kita janji dan tidak ditunaikan. Memang bahaya tu. Datuk Seri Yang Dipertua, bila bersoal cakap Sabah dan Sarawak, kita tidak lari bercakap mengenai isu kemudahan asas seperti masalah bakalan air, elektrik dan jalan raya utama dan pedalaman Sabah. Dan saya nampak sahabat-sahabat saya dari Sabah banyak bercakap pasal pembangunan yang tidak seimbang ini kerana Sabah ini terlalu besar dan kalau Sabah pun dapat lebih peruntukan, saya mintalah
sahabat-sahabat dan antau negeri-negeri lain ni jangan marah sangat. Orang Sabah ni sabar, kita sabar. 60 tahun. Hati kita masih juga sabar. Saya mohon agar pihak kementerian memberi penjelasan berapakah peruntukan yang telah dibelanjakan bagi membaiki sekolah daif. Dan nampaknya menteri ada sini. Menteri ini dulu bekas senator, sekarang dia menteri. Saya telah tulis surat juga, tidak pergi paper orang ni. Saya harap sekolah-sekolah daif ni harus diberi keutamaan. Dan bukan saja itu, kerana menteri ada sini. Kalau kita nampak kadang-kadang budak-budak sekolah di Sabah, bila dia pergi sekolah, cikgu tiada. We don't forget about teachers punya quarters. Saya minta menteri. Okay? Dan juga jalan-jalan raya yang pergi sekolah-sekolah ini penting ni. Kalau tidak, nanti saya rasa saya yang susah. Dalam Penampang pun ada 6 sekolah daif. Penampang ni tidak jauh. Kalau orang ada pergi Penampang, seperti macam Senator Yub ni, dia ada pergi Penampang. Dia tahu tidak jauh. Persoalannya ialah bagaimana ketidakseimbangan pembangunan ini berlaku. Adakah ia lebih kepada soal good governance dengan izin atau tata kelola yang sering dibangkitkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Bagaimana kita mau memastikan agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas? Saya amat yakin dan percaya bahawa di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji G. Noh, Ketua Menteri Sabah yang amat komited dan memastikan isu jurang wilayah Sabah dengan Semenanjung dapat dikurangkan. Usaha ini dapat dilihat melalui usaha berterusan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan untuk memperlaksanakan hak negeri Sabah selari dengan semangat Perjanjian 63. Ramai di kalangan ahli-ahli Dewan telah juga menyentuh isu ini. Sahabat saya Tan Sri Anifah Aman, Datuk Noraini Idris, Bobby dan Swan dan saya menyokong penuh semua ucapan tersebut atas beberapa perkara berkenaan Perjanjian 1963 yang telah dilaksanakan. Syabas, kerana ini Perjanjian 1963 ini dari nenek moyang kita, dari bapa kemerdekaan kita, Tunku Abdul Rahman. Dan kita kalau di Sabah sudah meninggal, arwah Tun Mustafa, Tun Fuad, ini ada pengasas Sundang. Aku kerana dua-dua pemimpin ni, saya musim tu kecil ikut. Saya tidur di rumah Tun Fuad, saya ikut sama Tun Mustafa. Jadi biarpun saya kecil, dan akhir sekali, itu yang saya tidak boleh lupa. Saya tetap akan cakap pasal MH63 ini, dan Perdana Menteri pun sudah cakap di Dewan KDCA, musim Harvest Festival, dia cakap, itu janji nenek moyang kita, kita harus tunaikan. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada Perdana Menteri. Datuk Seri yang dipertutua berkenaan status projek Libur Raya Pan Borneo ini. Apakah sudah status setakat ini? Bilakah projek ini dijangka akan siap? Kita tahu inisiatif yang besar ini akan mencipta satu split over dengan izin, iaitu dapat memberi dan membuka peluang penjagaan dan perubahan baru yang boleh mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Kita juga berharap agar Kementerian Kerja Raya terus memantau kualiti projek Libur Raya Pan Borneo agar kontraktor tidak sambil lewa dan melaksanakan kerja. Kita tahu kita tidak mahu jalan yang baru siap dibina hanya bertahan 6 bulan dan mudah dirusak. Dan Pan Borneo ni Agung sendiri pun ada pergi berjalan. Dia sendiri drive tahu 2,000 lebih kilometer sampai Sarawak.
Kalau Agung sudah cakap, dia akan cakap sama Perdana Menteri supaya Pan Borneo ni beri keutamaan. Dan saya tengok Sarawak pun menyambut kedatangan Agung ni lebih hebat daripada Sabah. Kata Sarawak ni bila dia nampak Sabah sudah banyak orang, saya tentu sekali timbalan Perdana Menteri, escort semua, tiba-tiba dia telefonlah Sarawak minta kasih kalah Sabah. Ketika Sabah tidak mengapa Sabah kalah. Yang penting kalau kita dapat lebih peruntukan, janganlah Sarawak marah. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya ingin juga menyatakan syabas dan tahniah kepada pihak kerajaan pusat di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat kerana berjaya menunaikan beberapa tuntutan melibatkan perjanjian MH63 ini. Antaranya menyerahkan kuasa meluluskan projek pembangunan RMK 50 kepada pentadbiran wilayah Sabah dan Sarawak. Dan termasuk juga yang disebut sebagai peruntukan kepada Sabah menurut peruntukan 112D dalam perjanjian MH63 menetapkan satu peruntukan khas munasabah kepada Sabah dan Sarawak sehingga kita juga mendapat peruntukan tambahan sebanyak RMK 3 juta untuk Sabah dan Sarawak. Kita terima kasihlah sama Perdana Menteri kerana mengikut Noraini ini belum sampai kah? Ini mengikut Noraini tadi saya dengar. Saya harap kalau belum sampai ini kasih sampailah. Kerana saya tengok kalau Sabah dan Sarawak ni menjadi satu fixed deposit kepada PM sekarang. Fixed deposit. Ya, fixed deposit. Kerana CM saya selalu bercakap, Anwar ni bagus sama saya. Kerana saya pegang satu jawatan yang penting dalam parti saya. Saya pegang beru tugas-tugas khas. Itu melebih tu. Datuk Seri Yang di-Pertua, berkenaan isu melibatkan keterjaminan makanan juga saya ingin menarik perhatian Menteri Pertanian dan Kejaminan Makanan untuk meningkatkan industri pertanian yang khusus untuk membantu petani luar bandar, terutama industri padi baras kerana kebelakangan ini kita maklum Sabah juga antara yang terkesan dengan kekurangan stok beras tempatan. Sehingga ini antara para peniaga restoran, kadang kalau saya tengok banyak menu ramah ni kalau beras naik tentu sekali dia tidak boleh mampu jual menu ramah kerana kehabisan stok beras. Dalam konteks kejaminan makanan atau food security dengan izin, di dalam RMK ke-12 telah menggariskan beberapa inisiatif untuk memastikan keperluan makanan di dalam negara kita adalah mencukupi. Antara yang ditekankan adalah konsep pertanian moden dan pertanian pintar. Sebagai makluman, tahap SS beras di Sabah pada tahun 2021 hanya 22.04% saja, dan ini bermakna kita terpaksa mengekspor sebanyak lebih kurang 78% untuk menampung keperluan beras dalam negeri. Tahap SS yang rendah ini adalah kerana kebanyakan kawasan tanaman padi di Sabah masih menggunakan kaedah tradisional dan menanam padi, walhal Sabah ini mempunyai tanah yang luas. Dan saya dulu pun pernah bercakap pasal Sabah pun boleh jadi food hub kerana tanah luas daripada Kedah. Kedah itu kecil, Sabah lagi luas. Minta maaflah kepada senator-senator dari Kedah. Bukan saya itu, saya pun meminta apa macam mau kasih maju Sabah kerana tanah yang luas.
bukan menghina, dan berkenaan dengan penanganan bernas dan bagian kawal selia padi beras yang diserahkan semula kepada Kerajaan Negeri Sabah di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Kerana beras ni dia sudah kontrol Sabah ni terlalu lama. Di sini saya tidak mau cakap lah, kerana saya mau cakap pasal Sabah. Di Sarawak, biar Sarawak cakap pasal Sarawak. Kita tidak boleh bernas kontrol semua, tidak boleh. Itulah saya rasa memang saya chairman Pharmacop. Jadi saya tahu juga sikit-sikit sebanyak lah. Nanti kita tidak mau ulas lah. Saya ingin juga terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang mengekalkan program sumbangan asas rumah SARA untuk meningkatkan beban rakyat miskin seramai 21,523 orang mendapat manfaat. Namun berdasarkan data IKC sehingga Mei 2023, bilangan isi rumah miskin tegar berdaftar di Sabah ialah sebanyak 71,245. Patutlah bila saya pergi kampung banyak orang tanya kenapa saya belum dapat. Saya tengok orang betul-betul susah. Jadi saya mintalah kalau boleh kemaskinilah. Kementerian itu kemaskinilah. Kasihan. Saya tahu berapa saya peruntukan. Kalau peruntukan senator kena kasih, mungkin boleh juga saya pakailah. Kalau ada tu 300,000, saya boleh bagilah. Saya ingin juga bertanya kepada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Sara Hidup, apakah mekanisme yang akan diguna pakai untuk menggalakkan keciciran berlaku Sabah dan Sarawak merekodkan kadar kemiskinan mutlak tertinggi di Malaysia, masing-masing 19.7% dan 10.8%. Semua daerah di Sabah, hampir keseluruhan daerah di Sarawak berada di atas paras kemiskinan mutlak nasional pada tahun 2022. Jadi berapakah bilangan penerima sara hidup di Sabah dan Sarawak mengikut daerah? Oleh demikian, saya amat berharap agar program sara ini dipuluskan dan ditambah nilai kepada penerima di wilayah Sabah dan Sarawak. Dipuluskan bukan saja untuk miskin tetapi kepada yang berstatus miskin di Sabah dan Sarawak, antara wilayah yang amat terkesan dengan kenaikan kos sara hidup bekalan makanan seperti beras tempatan, bekalan kurang yang sangat kurang. Selain itu, saya juga mohon agar bantuan nilai barang 100 sebulan dinaikkan kepada 200 sehingga 300 sebulan menampung kos makanan bagi rakyat miskin dan miskin tegar di wilayah Sabah dan Sarawak. Program SARA ini juga perlu dipuluskan kepada semua daerah di wilayah Sabah dan Sarawak, bukan saja di bandar-bandar tetapi di kawasan pedalaman agar pelaksanaan memberi manfaat lebih menyeluruh. Datuk Seri Yang Dipertua, satu lagi isu yang saya kenal Kementerian Dalam Negeri. Kerana kita telah menerima bahawa banyak ini pekerja asing. Jadi saya mintalah Kementerian Dalam Negeri ini, bila kita kasih pekerja asing ini, kita mesti memonitorlah. Jangan nanti bertambah lagi PTI. Sudah pun dari Filipina banyak, tambah lagi pula dari warga asing ni. Jadi saya mintalah kalau Kementerian Datuk Yang Bertua minta bagi penjelasan sedikitlah pasal tadi Datuk John ada bertanya saya pasal yang peruntukan RM 320 juta yang belum disalurkan. Datuk Memang John, belum disalurkan sehingga kini. Datuk Rorini bercakap, Datuk John kena duduk. Bagi laluan pada Datuk Rorini. Saya ingin mengesahkan bahawa peruntukan RM 320 juta itu memang belum disalurkan sehingga kini. Sebab ini pengesahan daripada Menteri JKR Sabah sendiri, Datuk Syahilmi. Terima kasih. Terima kasih dan hari ini. Yang betul saya pun dengar dari Menteri Kewangan
Hati saya tidak mau cakap. Pasal saya mau minta supaya duit itu cepat. Pasal Nuraini sudah cakap, biarlah saya angkat sikit. Selain itu, perlunya satu guideline atau peruntukan yang kedar kepada mereka yang bagi memastikan pematuhan cara kerja yang lebih baik dan efisien bagi di bawah kerajaan dan juga di bawah syarikat-syarikat besar swasta. Akhir sekali, isu yang saya ingin sentuh di kawasan, di bekas isu bencana dan banjir di kawasan saya sendiri, di mana ingatan saya bila banjir dulu tu, PM pada waktu Ismail Sobri, dia tidak meluluskan projek ini. Hati baru-baru ni saya dengar PM ke-10 ni tarik, kasihan orang Penampang. 1 bulan kalau hujan atau 1 tahun lebih 10 kali banjir. Saya kasihan. Jadi saya mintalah, janganlah tarik-tarik peruntukan itu. Kalau boleh kasih. Dan saya nampak Iwan Benedict ni, kita PMP ni, dia menteri juga, dia selalu cakap pasal ini projek kepada PM. Pasal saya selalu lobby sama dia ni. Dan satu lagi ni, Tamu Dongongot. Tamu Dongongot ni dilulus oleh Yang Amat Berhormat PM. Yang saya paling sayanglah Najib. Kita tidak boleh nafikan. Kalau kita sayang sama pemimpin, biarpun dia di mana, kita sayang kerana dia umum. 8.5. Hati sampai sekarang belum ada lagi. Itu projek dilaksanakan. Saya pun heran. Dan bukan saja Najib, bila Najib sudah bukan Perdana Menteri, bila Tun Mahathir datang, saya jumpa Mahathir. Dia sign juga. Habis tu jatuh Mahathir, Muhyiddin naik, saya pergi jumpa juga minta tu. Sign juga. Habis tu Ismail Sabri sign juga. 4 Perdana Menteri, 8.5 juta tidak dapat dilaksanakan. Saya malu betul-betul. Saya harap berilah perhatian. Kerana ini peruntukan, saya rasa... Saya celah sikit lah. Okey. Apa ilmu kamu pakai ya? Semua Perdana Menteri suka kamu ah? Itu nanti kita cerita di luar. Setakat ini saya minta jugalah kerajaan pusat ini, bila dia umum berapa bilion pergi Sabah, bila tidak pakai, jangan nak ambil balik, biarlah di Sabah. Itu yang akhir kali. Itu saja daripada saya. Saya mohon menyokong rang undang-undang RMK ke-12 ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Senator John, Dr. John, kerana menghidupkan suasana petang ini. Seterusnya, Datuk, saya jemput Datuk Muhammad Isamuddin Haji bin Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk yang dipertua, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pembentangan usul kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 2021 hingga 2025, Malaysia Madani, Mampan, Sejahtera dan Berpendapatan Tinggi pada 11 September 2023 di Dewan Rakyat. Pembentangan usul ini adalah untuk menyedari akan cabaran dan rintangan negara untuk mengekalkan kestabilan dan kemampanan ekonomi dengan melihat trend rekod ekonomi dunia, ekonomi fiskal negara serta melihat kejayaan sepanjang tahun 2021 sehingga 2023. Datuk yang dipertua, REE adalah singkatan bagi Rare Earth Element atau elemen nadir bumi, iaitu sekumpulan 17 unsur kimia yang mempunyai banyak ciri yang serupa dan sering ditemui bersama dalam deposit geologi. Bahan ini digunakan dalam pelbagai aplikasi seperti elektronik, magnet, pemangkin, bateri dan lain-lain. Sumber baru ini harus dimanfaatkan sepenuhnya
oleh negara kita. Menurut kajian Jabatan Mineral dan Geosains JMG, unsur nadir bumi ini kebanyakannya terletak di Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Sabah, Sarawak, Selangor dan Terengganu. Ini bermaksud sumber-sumber ini terletak di bidang kuasa kerajaan negeri. Oleh yang demikian, saya ingin mencadangkan kepada kerajaan pusat untuk menubuhkan sebuah agensi, satu badan atau JLC bagi mengawal selia semua urusan berkaitan nadir bumi di negara kita. Dengan adanya penubuhan agensi sedemikian, kita boleh menyelaraskan penjualan keluar nadir bumi ini. Contohnya, seperti Petronas, kawal selia penjualan produk petroleum walaupun sumbernya terletak di kawasan negeri-negeri. Cadangan penubuhan agensi ini juga akan dapat mengelakkan pergaduhan di antara negeri-negeri dengan kerajaan pusat dan seterusnya mengelakkan daripada eksploitasi harga, ekspor haram dan kehilangan sumber nadir bumi ini, sekaligus menjamin pulangan segera dan keuntungan maksimum kepada negara kita. Saya juga ingin bertanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, berdasarkan kenyataan pada 12 September yang lalu bahawa nadir bumi negara adalah dilarang dieksport keluar negara. Kita juga sedia maklum bahawa satu-satunya kilang yang memproses nadir bumi yang terbesar di Malaysia adalah Lynas. Saya ingin bertanya, apakah strategi kerajaan untuk kita memanfaatkan sepenuhnya Lynas ini? Ataupun kita akan membangunkan lagi lebih banyak kilang-kilang seperti Lynas? Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua, saya minta penjelasan sikit. Berkenaan dengan, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Dia bagi laluan bukan saya. Tapi dah bagi laluan tu boleh. Bagi terus. Tanya speaker. Cadangan Yang Berhormat Datuk Hisham berkenaan dengan menubuhkan satu jawatan kuasa berkaitan dengan nadir bumi dan dibagi contoh jawatan kuasa hasil minyak. Di peringkat negeri sebenarnya, kalau boleh kita nak minta Datuk Hisham tarik balik kenyataan tersebut. Pasalnya, kalau kita lihat hasil minyak Terengganu, apabila dikawal selia oleh kerajaan pusat, maka Datuk Yang di-Pertua, hari ini dia tak bagi. Kerana apa? Kerana kelainan pemerintahan. Susah nak bagi. Tak kiralah nama royalti minyak ke. Sama juga dengan nadir bumi tadi. Jadi saya nak cadang supaya tarik balik cadangan tersebut. Boleh? Yang Datuk Yang di-Pertua, saya tidak akan menarik balik cadangan ini sebab saya rasa dia tak faham apa yang saya maksudkan itu. Pertama sekali, saya nak jelaskan bahawa agensi atau JLC atau badan ini ditubuhkan untuk mengawal harga. Kalau state nak korek, state boleh korek, tapi dia kena jual kat kita. Dia kena paksa jual kat kita. Sebab apa? Kalau tidak, harganya berlainan setiap state, hasilnya berlainan, state ni kena tipu je. Kalau kita, di negara kita, kita tak kontrol harga nadir bumi ini, masalah dia, kita tak tahu. Kalau kita benarkan ekspor, masih lagi keluar negara dan sebagainya, kita kata sign dengan GLC di Terengganu, sign dengan lain-lain contohnya kan. Kita kerja state dapat 40%, dia dapat 40%, macam mana kita tentukan 60% bahagian kita? Sedangkan sekali ini saya tak bagi laluan, saya nak jelaskan dulu. Sekali lagi. Sebab mengelirukan dewan ni. Dia mengelirukan dewan. Tadi dia kata bersamaan dengan royalti minyak. Itu contoh yang dibuat, Atta yang dibuat, bukan yang itu. Contoh macam mana kita kontrol harga dan royalti minyak tu.
Contoh je lah. Itu contoh. Kalau contoh tak apa. Kalau bersamaan dengan royalti minyak. Bukan bersamaan, saya kata contohnya. Okey. Contohnya, sebab Datuk Razali bagi yang peluang penting kita perlu kontrol harga. Kalau tidak, hasil-hasil negara kita tak boleh tentukan berapa jumlah sebenar. Kita bercakap lah trilion, bilion dan sebagainya, angka je kita mulai. Kalau kita kalau kita tak buat JLC ni, sampai bila kita nak korek? Kita gaduh dengan state, sampai tahun bila? Sampai tahun bila pun kita tak tahu, bila kita nak korek. Kalau kita tubuhkan JLC dan juga benda-benda badan-badan ini, dengan segera, benda ini boleh dilaksanakan, Datuk yang betul. Yalah, memang dua pandangan berbeza. Ya. Jadi teruskan Datuk Syukur. Datuk yang dipertua. Saya tertarik untuk membincangkan projek perumahan rakyat di mana dalam rancangan Malaysia ke-12 sasarannya adalah membina sebanyak 500,000 unit rumah dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Sehingga akhir tahun 2022 sebanyak 108,373 unit rumah telah dibina. Pembinaan ini sebenarnya sangat bertepatan dalam menangani isu pemilikan perumahan yang semakin meruncing dalam kalangan rakyat, terutamanya golongan B40. Di Kuala Lumpur, pada ketika ini, pembinaan rumah seluas 850 kaki persegi yang memuatkan 3 bilik tidur dan 2 bilik air dijual pada harga RM300,000. Masalah yang wujud di Kuala Lumpur sekarang ialah di BKL atau Dewan Mendarai Kuala Lumpur tidak mempunyai tanah yang mencukupi untuk membangunkan rumah ini pada masa akan datang. Oleh itu, saya ingin mencadangkan agar tanah-tanah milik kementerian-kementerian yang lain yang berada di dalam kawasan Kuala Lumpur ini diserahkan kepada Dewan Mendarai Kuala Lumpur atau DBKL dengan harga yang nominal untuk tujuan pembangunan rumah-rumah mampu milik ataupun rumah madani untuk golongan B40 ini. Datuk yang dipertua, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Jabatan Wilayah Persekutuan kerana telah selesai melantik Majlis Perwakilan Penduduk MPP Zon Putrajaya yang berfungsi sebagai sebuah majlis untuk program-program pembangunan modal insan dan kemasyarakatan. Di bawah MPP Zon Putrajaya, terdapat pecahan 6 MPP Sub-Zon yang bertanggungjawab mengawasi presin-presin yang berada dalam Putrajaya. Bagi MPP Sub-Zon 1, mempunyai jumlah presin yang banyak yang perlu dijaga, iaitu presin 5, 6, 16, 17 dan 18. Serupa juga MPP Sub-Zon 5 yang mempunyai jumlah presin yang banyak, iaitu 14, 15 dan 12. Manakala MPP Sub-Zon 4 mengawasi keseluruhan presin 11 yang mempunyai kawasan yang amat besar. Memandangkan masalah penjagaan sub-zon yang terlalu besar, saya ingin mencadangkan pihak kerajaan untuk menambah 2 lagi sub-zon bagi kawasan Putrajaya. Keduanya, masalah keuangan yang dihadapi oleh MPP adalah serius kerana dengan jumlah bajet yang sama bagi setiap sub-zon, tetapi keluasan saiz kawasan yang dijaga adalah berlainan. Oleh itu, saya mencadangkan agar kerajaan dapat menambah peruntukan kewangan bagi MPP Putrajaya supaya ia dapat melaksanakan aktiviti-aktiviti komuniti rakyat dengan lebih berkesan. Datuk yang dipertua. Ini Datuk Razali punya bidang ni. Pasca pandemik COVID-19 telah kembali membuka pintu sempadannya kepada para pelancong asing. Dilaporkan kehadiran pelancong ke Malaysia pada suku kedua pada tahun 2023 adalah seramai 9.2 juta orang dan dijangka sehingga hujung tahun ini adalah seramai 18 juta. Untuk mencapai sasaran tersebut, saya ingin bertanya kepada pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. 1. Adakah kementerian mempunyai perancangan untuk membuka semula pejabat Tourism Malaysia
yang telah ditutup di New York, Milan, Perth dan Stockholm. Yang kedua, bilakah kerajaan hendak melantik semula agensi pengiklanan untuk melaksanakan aktiviti dan promosi pengiklanan pelancongan Malaysia secara menyeluruh? Kelewatan pelantikan ini telah mengakibatkan ketiadaan iklan, promosi dan publiciti negara di luar negara pada ketika ini. Ketiga, bilakah kementerian akan mengadakan rundingan dengan Malaysia Airlines, MAS dan syarikat penerbangan asing untuk mengadakan penerbangan terus ke Malaysia, terutamanya dari negara-negara pasaran Eropah? Keempat, bilakah pihak kerajaan hendak melantik pengerusi dan ahli lembaga turisme Malaysia yang masih lagi tertunda sehingga hari ini? Ini akan menjejaskan operasi turisme Malaysia sebenarnya. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah mengumumkan peruntukan sebanyak 40 juta untuk sukan komuniti dalam ucapan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat. Saya amat yakin peruntukan ini akan membawa manfaat besar kepada persatuan sukan komuniti yang berdaftar bagi menganjurkan acara sukan. Ini adalah kerana kita mampu membentuk semangat perpaduan dan masyarakat yang cergas dan sihat melalui bidang sukan perpaduan. Melalui pemerhatian saya, Liga Sukan Unity yang bakal dianjurkan oleh Kementerian Perpaduan adalah futsal, badminton, bola keranjang dan bola jaring. Saya ingin bertanya, adakah Kementerian Perpaduan mempunyai rancangan untuk memperluaskan bidang sukan yang lain seperti sepak takraw, hoki, bola tampar, rugby dan sebagainya? Ini kerana mereka juga mempunyai pemain dan peminat yang tersendiri. Ia secara tidak langsung akan dapat mencungkil bakat baru dalam acara sukan tersebut. Datuk Yang di-Pertua, akhir kata, marilah kita bersama-sama berusaha menuju masa depan yang lebih baik untuk negara kita. Saya berharap setiap daripada kita dapat meneruskan tekad dan semangat padu dalam mengekalkan prestasi kerja yang produktif dan progresif. Semoga apa yang dilakukan akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Saya mohon untuk menyokong. Terima kasih Datuk Syafuddin. Sekarang saya jemput Tuan Yang Berhormat Tuan Seruandi bin Saad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang di-Pertua, pertama sekali saya ingin merakamkan penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri Ekonomi atas pembentangan kajian separuh penggal RMK-12 yang digarap secara menyeluruh meliputi pembangunan negara pada masa kini. Sebaliknya, meliputi dasar dan kaedah baru untuk menghadapi cabaran-cabaran semasa sesuai dengan pasaran ekonomi dan semestinya mampu memberi impak kepada ekonomi rakyat. Berdasarkan data, kebergantungan negara kepada import barangan makanan terus meningkat saban tahun dengan nilaiannya mencecah RM75.5 bilion tahun lalu. Bagi beras pula, mengikut rekod pada 2022, Malaysia terpaksa mengimport 1.11 juta tan metrik beras membabitkan dari negara seperti Vietnam 37.2%, Pakistan 36.99%, Thailand 12.9% dan India 8.6% atau sebanyak 95,263 tan metrik.
Isu inilah yang mengusarkan dan sekaligus membawa beban apabila berlaku kemerosotan import dan pada masa yang sama kemerosotan nilai ringgit yang akan menaikkan harga makanan ruji rakyat Malaysia, dan kini kita juga menghadapi masalah kekurangan bekalan beras tempatan di pasaran. Tuan Datuk Yang di-Pertua, Indeks Keselamatan Makanan Global 2022 GFSI 2022 menunjukkan 4 negara ASEAN, Singapura, Malaysia, Vietnam dan Indonesia berada pada kedudukan 10 teratas bagi negara yang mempunyai tahap keselamatan makanan tertinggi. Namun demikian, kita masih gagal untuk menyelesaikan krisis kekurangan bekalan beras tempatan dalam masa segera. Saya ingin mendapatkan penjelasan apakah status terkini agihan beras tempatan di seluruh negara dan bilakah isu ini dapat diselesaikan sepenuhnya. Datuk Yang di-Pertua, pada Julai lalu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM berusaha memastikan projek tanaman beras Smart SSB Mini Sekincan, Mada, Bernas dapat dilaksanakan secara berskala besar dan diperluaskan ke seluruh negara. Tanaman padi 5 kali 2 tahun. Konsep ini turut dilaksanakan di Perlis. Terima kasih kepada Kementerian. Malahan, langkah ini bukan sahaja mampu meningkatkan keterjaminan makanan beras di Malaysia, malah yang mampu mengurangkan kebergantungan kepada beras ekspor dan membantu negara mencapai tahap sara diri SSL dalam pengeluaran beras. Namun yang demikian, apakah kekangan yang masih perlu diselesaikan bagi memastikan projek di Sekincan ini akan berjaya di Perlis dan di beberapa negeri lagi dalam memastikan bekalan beras dapat dipertingkatkan dalam tempoh 5 tahun mendatang. Sebagaimana pula proses R&D yang dilakukan bagi memastikan mutu padi yang dihasilkan adalah lebih berkualiti dan dalam masa yang sama boleh menyelesaikan isu berkait yang lain. Datuk Yang di-Pertua, di Perlis, program Santai Agro Madani Penyuaian Padi Smart SBB dilaksanakan di Kampung Lat Seribu Sipang 4. Projek tersebut dilaksanakan selama 2 tahun, 2 musim, iaitu pada musim pertama 2023 dan musim kedua 2023 dan musim kedua 2003 dengan jumlah keluasan 1072.968 hektar 172.968 hektar di sini dengan penyertaan sebanyak 28 orang. Namun yang demikian, tentulah kita mengharapkan infrastruktur penanaman padi ini seperti saliran dan pasarana ditambah baik bagi memastikan program ini mencapai KPI yang diharapkan. Oleh yang demikian, apakah bantuan yang akan diteruskan dan kementerian oleh kementerian bagi memastikan projek agro madani ini akan terus berjaya kelak? Di sini rakyat yang ada kerja ke, tak ada kerja ke, kena makan nasi juga, Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua, beralih pada isu seterusnya, pada tahun 2022, Kerajaan Perlis menerima peruntukan sejumlah RM60 juta daripada Kerajaan Persekutuan melalui rancangan Tebatan Banjir Lembangan Sungai Perlis. Seperti yang kita sedia maklum, kepesatan pembangunan boleh menyumbang kepada pengurangan kawasan tanggungan dan kawasan resapan secara semula jadi yang berpotensi menyebabkan kejadian banjir kilat di beberapa kawasan. Malahan, rancangan Tempatan Banjir Lembangan Sungai Perlis ia dijangka dimulakan pada tahun hadapan dan mengambil masa 5 tahun untuk disiapkan. Dan pelaksanaan projek ini dijangka melengkapkan perancangan Tempatan Banjir di Perlis sekaligus mengatasi 60% masalah banjir di Perlis. Justru besar harapan kami agar Kerajaan Persekutuan akan terus komited membantu menyalurkan dana bagi menjayakan rancangan Tempatan Banjir ini agar kebajikan rakyat Perlis terus terpelihara dan terjamin dari bencana banjir. Bahkan, peruntukan ini amat penting dalam usaha menangani perubahan fizikal dan perubahan pada fenomena air pasang surut. Satu tindakan diperlukan untuk menaik taraf struktur bagi mengekalkan keutuhan pantai sedia ada serta mengelakkan kesan air pasang dan ombak
yang menghempas pantai terutamanya dalam keadaan fenomena alam yang tidak dijangka ketika ini. Datuk Yang di-Pertua, Perlis berisiko kehilangan bekalan air bersih sehingga 80% dalam tempoh 3 tahun akan datang. Jika isu kadar air tak berhasil, NRW tidak ditangani segera. Hal ini adalah kerana hampir keseluruhan paip di seluruh negeri ini telah uzur dan perlu diganti segera. Dipahamkan Perlis mampu menghasilkan kira-kira 100 juta liter sehari JLH air terawat, namun hanya kira-kira 30 JLH saja yang disampai kepada pengguna. Baki 70 JLH lagi dipercayai hilang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kecurian bekalan, kebocoran dan lain-lain sehingga menyebabkan kerugian kepada kerajaan negeri selain memberi kesan kepada rakyat. Datuk Yang di-Pertua, justru apakah pelan proaktif kerjasama Kerajaan Persekutuan bagi membantu Perlis menyelesaikan isu NRW ini daripada berpanjangan? Saya juga ingin menyentuh berkaitan dengan perubahan had umur belia. Sedikit kronologi isu ini. Pada tahun 2015, Dasar Belian Malaysia DBM diperkenalkan bekas Menteri Belia dan Sukan Hairi Jamaluddin yang cuba menurunkannya daripada 40 kepada 30 tahun dalam tempoh 5 tahun. Iaitu had usia belia 30 tahun dilaksanakan pada 2020. Satu kesepakatan dicapai selepas proses rayuan mengambil kira perkembangan semasa akad umbi ketika Saudara Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengambil alih tampuk kepimpinan KBS dengan melaksanakan had usia 35 tahun. Pada tahun 2019, Saudara Syed Saddiq membawa Akta 668 ke Dewan Rakyat untuk pindaan had usia belia daripada 40 kepada 30 tahun yang didakwa tanpa berbincang akhir bersama dengan MBN atau Majlis Belia Malaysia. Pindaan terkontroversi ini bagaimanapun tidak dilaksanakan penyandang selepasnya Datuk Seri Rizal Marikan, Naina Marikan, namun diteruskan pula oleh Ahmad Faizal. Ahmad Faizal pada 17 November 2022 memaklumkan Parlimen mengenai penguatkuasaan pindaan Akta Pertubuhan Belia 2007 akan memastikan semua pihak yang bakal terbabit dengan penurunan had umur belia kepada 30 tahun bersetuju sebelum ia diwatakan. Apa pula pendirian terkini Yang Berhormat Menteri KBS sekarang? Saya mendapat maklum tahun 2026 adalah tahun usia umur belia akan dimutamatkan pada usia 30 tahun. Perkara-perkara beginilah yang menjadi satu halangan kepada belia-belia kita untuk bergiat aktif dan sebagainya kerana faktor usia berbagai isu lain yang timbul. Kita mengalu-alukan polisi dan dasar baharu dalam aspek pembangunan belia. Namun dalam masa yang sama juga, kita mahukan kajian impak yang terkini melibatkan semua pemegang taruh. Adakah penurunan hak umur belia ini mampu mencapai matlamatnya dan tidak mengganggu aktiviti NGO belia tentunya dalam masa mereka beroperasi nanti. Tumpuan KBS dalam pembangunan belia perlu diperkasakan selari dengan pembangunan sukan negara. Sukan tentunya kita mahukan belia negara kita menonjol dan berpotensi dalam setiap aspek terutamanya dalam era pemodenan pada masa kini. Mohon penjelasan lanjut daripada KBS berkaitan isu ini. Yang terakhir, isu yang ingin saya sentuh dalam ucapan pada kali ini ialah berkaitan dengan TVET. Kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini turut memberikan keutamaan kepada penjajaran semula pasaran buruh dan mempertingkatkan pembangunan bakat pada semua peringkat, dan ini dapat dilihat melalui pemerkasaan ekosistem TVET. Hal ini merupakan satu perkara yang perlu disokong dan dilaksanakan segera dalam memastikan aliran pasaran buruh belia ke arah ekonomi dan kecenderungan belia untuk menjadi pengaruh media sosial ataupun influencer dapat ditangani. Berdasarkan rekod Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, lebih kurang 300,000 pelajar lepasan SPM tidak mahu melanjutkan pelajaran atas beberapa faktor termasuk kemungkinan tertarik dengan ekonomi serta desakan kos sara hidup yang semakin meningkat pada masa kini.
Hal inilah sebenarnya yang menjadi cabaran besar kepada kita dengan pengaruh ekonomi ini telah memberi kesan kepada anak muda. Situasi ini dipercayai akan mempengaruhi dan memperlahankan sasaran Kementerian Sumber Manusia untuk melahirkan 35% tenaga mahir menjelang 2030. Memandangkan sekarang negara masih berada di tahap 28%. Kesinambungan daripada ini, persoalannya bagaimanakah pasaran TVET berpotensi menarik minat anak muda bagi menyamin masa depan mereka dan apakah sasaran bersama KPM dan KSM bagi memastikan penyertaan TVET terus dipertingkat dalam tempoh 5 tahun mendatang. Datuk Yang di-Pertua, besar harapan saya agar garapan kajian separuh penggar RMK 12 ini mampu dilaksana secara maksimal dalam usaha memanfaatkan sosial ekonomi rakyat daripada semua peringkat agar segala isu yang berbangkit dapat diselesaikan demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Semestinya kita berharap kerajaan perpaduan ini mampu mendukung aspirasi dan komited dalam melaksanakan dasar dan polisi yang dirangka demi Malaysia Madani. Saya juga mengharapkan satu lagi projek infra mohon dilaksanakan di negeri Perlis iaitu pembesaran pos sempadan di Wang Kelian, kaki bukit. Walaupun sahabat saya YB Datuk Senator Aziz Arifin telah meminta laluan ataupun ekonomi di sempadan itu dikaji semula. Sedangkan pihak di sebelah sana iaitu negara Thailand telah mempunyai pos sempadan mereka di Wang Pracan amat selesa, sedangkan kita di Malaysia masih kecil. Semasa cuti sekolah baru ini sepanjang 3 km kenderaan terpaksa berbaris panjang. Datuk Yang Dipertua, bayangkanlah berapa lama pemandu ataupun pengundi kenderaan itu terpaksa queue panjang. Ya, saya pernah ke sana dulu. Ya, insya-Allah. Mohon Kementerian Dalam Negeri melihat perkara ini. Juga di sini saya juga berterima kasih kepada kerajaan kerana telah meluluskan kepada Kerajaan Negeri Perlis satu peruntukan bagi membina sebuah kompleks perpaduan negeri Perlis yang juga sebagai hub untuk zon utara. Dan terkini saya berharap Jawatankuasa Geopark Negara dapat meluluskan ke semua 23 tempat geopark di negeri Perlis yang mana baru-baru ini Jawatankuasa berkenaan telah hadir ke negeri Perlis untuk membuat penilaian. Jika penilaian ini mendapat pengesahan, maka satu hadiah yang besar untuk kami di negeri Perlis. Industri hiliran yang lain akan tumbuh dengan sendirinya. Wujudnya gerai-gerai jualan dan makanan di 23 tempat geopark ini. Ramai pelancong-pelancong akan datang ke negeri Perlis. Homestay akan diwujudkan bagi sama-sama memeriahkan industri pelancongan geopark ini. Akhir sekali, betapa baik sekalipun sesuatu perancangan pembangunan kerajaan kalau ia tidak disokong dengan keupayaan pelaksanaan seiringan, maka ia akan menjadi usaha sia-sia sahaja. Malah wang negara mungkin akan dibazirkan sebegitu saja tanpa membawa sebarang manfaat kepada rakyat dan negara. Dan kita berharap bagi RMK ke-12 ini, nilaian sebanyak 415 bilion dapat dibelanjakan dengan tata kelola yang baik. Maka dengan ini saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Maybe. Sekarang saya ingin menjemput Maybe Datuk Dr. Azhar Haji Ahmad untuk bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Aman Malaysia, rakyat sejahtera. Rakyat sepakat tanda berpadu, pelbagai kaum wajah negara, kerajaan Madani tujuannya satu. Tuan Yang di-Pertua, pertamanya terima kasih kerana bagi ruang dan peluang kepada saya untuk berbahas nombor 3 yang terakhir. Sepatutnya pagi tadi, tapi saya ke hospital kerana telah temu janji dengan doktor. RMK 12 telah diperkatakan dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Rancangan Malaysia ini sebenarnya telah dilaksanakan mulai 1963
1963, hampir 60 tahun yang lalu, rancangan Malaysia yang telah dibuat. Sampai kepada 2023 ini sebanyak 12 kali dah rancangan Malaysia. Iyalah, kalau kita sebut rancangan ni, rancangan dan merancang. Tujuannya tidak lain tidak bukan nak rancang kebaikan, kesejahteraan kepada rakyat dan negara. Itu tujuan yang pertama. Tidak ada tujuan lain. Mana ada kerajaan yang merancang untuk keburukan kerajaan? Mesti merancang itu asasnya adalah merancang untuk kebaikan sebuah negara, memberi kebahagiaan kepada rakyat, sejahterakan rakyat, kerana menjadi pemimpin yang dipertua. Nombor satu ialah pemimpin ini yang boleh mensejahterakan orang yang dipimpin. Kalau tak boleh mensejahterakan orang yang dipimpin, itu bukan pemimpin, itu penguasa. Jadi 1963, 2023 sudah 12 rancangan yang telah dirancang oleh kerajaan. Ada rancangan yang berjaya. Ada juga rancangan yang gagal. Sebelum itu saya ucap tahniah dulu kepada sahabat saya daripada Melaka, Tok Pa dan Ustaz Ni Abduh daripada Kelantan, kerana telah dilantik sebagai ahli Dewan Negara yang baru. Rancangan ada yang jadi, ada yang tak jadi. Yang tak jadi rancangan itu ada kenapa ianya tidak terjadi. Ada justifikasinya kenapa rancangan yang baik kerajaan rancang ni daripada zaman Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sampai PMX kita ni, ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya. Yang berjaya alhamdulillah. Yang tak berjaya inilah patut kita bahaskan kenapa ianya tidak berjaya. Ada ketirisan. Di sana ada ketirisan tata kelola yang tidak cermat. Ada unsur-unsur yang tidak baik, rasuah umpamanya. Ketirisan, rasuah, sabotaj. Tapi yang lebih malang Tan Sri Pengurusi Tuan Yang Dipertua, red tape. Melengah-lengahkan. Kebanyakan projek-projek kerajaan sama ada di Semenanjung atau Sabah dan Sarawak. Kadang-kadang peruntukan telah diumumkan, diluluskan. Tetapi 2019 diumumkan, sampai hari ini air masih lagi gagal disalurkan. Di mana silapnya? Rancangan dah baik, saya sebut tadi. Peruntukan disebut dalam Dewan Rakyat berbilion-bilion. Tetapi sampai hari ini, saya tengok dalam TV lah. Tengok di Sabah. Orang Sabah berduyun-duyun. Yang buta datang meraba. Yang bisu pun datang. Yang pekak pun datang. Itu umpamanya. Sayang kepada Wita Agung. Kerana melihat Agung itu jauh di Sabah dan Sarawak. Kalau sebelum ni hanya seremonial. Tetapi kali ini mendekati rakyat yang menangis. Yang menunggu sampai malam, saya dipahamkan di Sarawak. Tunggu sampai malam. Sorat beratus-ratus bagi kepada Agung. Pak Agung lah, Abang Agung, tak kisah. Tetapi sebenarnya itulah hasrat rakyat. Hasrat rakyat semua rakyat nak mengharapkan infrastruktur itu berjalan mengikut apa yang telah diputuskan oleh Dewan Rakyat. Itu contoh-contoh kegagalan. Tiris, tata kelola tak betul, akhirnya lambat. Tan Sri Pengurusi pernah menjadi timbalan menteri. Tentu tahu hal ini. Ada yang berjaya. Tahniah, jalannya berjaya, masjidnya okey, peruntukan baik semua. Rancangan-rancangan ini terlibat pada beberapa pilar, segmen dia, kebajikan umpamanya, sekolah umpamanya. Saya nak bagi tahu kepada Menteri Pendidikan, jurang di antara bandar, luar bandar, pendalaman berbeza. Anak orang kampung macam saya lah, sekolah di Pengkalan Baru, sekolah di Pantai Remis, sekolah di luar bandar. Tan Sri Pengurusi, masa musim Covid, anak-anak kita ni bawa komputer merata-rata tempat untuk mendapatkan akses internet. Mana bisa anak sekolah di bandar dengan di kampung nak disamakan. Justru itu saya minta kita mesti ada satu sinergi. Maksudnya kerjasama di antara semua departmen, semua kementerian untuk memperkasakan internet di luar bandar. Luar bandar Sabah Sarawak lagi lah tahu pendalaman. Jadi kalau nak jadi bangsa yang hebat,
kita bercakap soal bangsa yang hebat. Bangsa yang hebat, bangsa yang kena ada ilmu. Tidak ada cara lain. Bangsa yang hebat untuk keluar daripada garis kemiskinan, untuk keluar daripada papa ke dana, mesti bangsa itu ada ilmu. Sama ada bangsa mana pun tidak nilai-nilai universalnya begitu. Orang India, Melayu, Cina, kita ada nilai-nilai universal, nilai ilmu, nilai kasih sayang, nilai silaturahmi. Kalau tidak ilmu, bangsa kita akan ketinggalan. Mana orang nak hormat bangsa kita kalau kita adalah bangsa yang tidak berilmu? Jadi, Tuan Yang Pertua, melalui Kementerian Pendidikan, fokuslah benda-benda yang nak difokus. Fokusnya untuk pembangunan kali ini tumpukan kepada kemajuan internet. Tuan Yang Pertua, lagi satu saya nak sentuh tentang Kementerian Pendidikan. Banyak kuartus dibina zaman Datuk Seri Najib Tun Razak. Kuartus-kuartus kerajaan banyak sangat dibina. Bukan setakat kuartus kerajaan untuk guru-guru, malahan di zaman beliau terdapat kuartus-kuartus Navy, tentera banyak dibina. Tapi malangnya, ada beberapa kuartus saya tak sentuh semua, saya sentuh sikit dah. Kuartus kerajaan. Di kawasan Krian umpamanya, di kawasan Penjom umpamanya, di kawasan Tambun umpamanya, ada kuartus sampai pokok itu pun ada dalam kuartus di atas bumbung, rosak dan mata lihat sakit kerana belanja rakyat, duit rakyat dikeluarkan bilion-bilion, tetapi kuartus itu hanya jadi gajah putih di depan mata. Kena ambil tindakan. Kalau tak mau ambil tindakan, kementerian kena ada satu mekanisme baru. Bagi orang rakyat sewa pun tak boleh. Nak bagi orang lain sewa pun tak boleh kerana terikat dengan peraturan kolot. Kadang-kadang peraturan ini tahun 1957, peraturan zaman mereka masih digunakan oleh PBT. Itu yang sebut red tape tadi saya mula. Susah. Itu tak kena, ni tak kena. Akhirnya biar begitu saja. Akhirnya siapa yang duduk? Yang duduk dalam tu adalah doktor-doktor pelatih daripada kampung-kampung. Ya, doktor pelatih sendiri. Yang cucuk sendiri di tempat saya, Datuk Pengurusi. Penagih-penagih dan sebagainya. Ini rugi. Kena ada satu kaedah yang baru. Metod yang baru. Bagaimana boleh kita jadikan kuartus ini kepada jabatan lain yang perlukan rumah. Tapi kita tak bagi juga. Ada orang kampung yang mampu, tak bagi juga. Akhirnya biar begitu saja sampai masa rugi reput. Akhirnya siapa yang rugi? Itu duit rakyat kita. Itu contoh-contoh kegagalan. Contoh-contoh cemerlang banyak. Tak payah kita sebut. Tapi rancangan yang sebut tadi ialah rancangan untuk kebaikan mensejahterakan rakyat. Tuan Yang Dipertua, KDN. Kenapa tak boleh ambil tindakan? Saya pun heran. Saya sangat heran. Berkali-kali saya sangat heran. Saya tak mau cerita fokusnya yang besar-besar. Di Kuala Lumpur, sampai ada operasi. Masa operasi, leakage maklumat sampai kat pendatang, lari, tak jumpa. Begitu juga dengan token-token dadah sebagainya. Rush, tahu bagi laporan, esok hilang. Kenapa ini terjadi? Harapkan pegar makan padi. Kalau keseluruhan kesepaduan semua angkatan tentera kita, polis kita, Jepang kita, semua sekali, mana mungkin Tuan Yang Dipertua. Memang pantai kita besar, pantai kita melebar, pantai barat, pantai timur, laut kita besar. Betul, itu benar, itu cerita lama dah. Tetapi kita kena ada alat yang sophisticated untuk sistem monitoring. Kenapa ini tidak diberi keutamaan? Jadi KDN dan Kementerian Pertahanan, lihat isu ini. Okey, kalau pendatang datang sini ada pasport, kerja permit, tidak ada masalah. Kerana kita boleh monitor. Kerana itu juga, kita kena akui, pembangunan negara kita ini juga, kita kena terima kasih juga kepada orang lain yang bekerja di negara kita. Kerana rakyat kita pun bukan mau sangat kerja-kerja kontrak ni. Rakyat kita bukan mau sangat kerja-kerja sawit ni. Ini kenyataan. Sehingga Sam Debi Plantation rugi bilion-bilion. Buah yang jatuh tu pun tak dikutip. Rugi kepada negara. Tetapi yang kita bicaranya soal sekarang, yang masuk tak balik, semua ada. Nepal ada, China ada. Semua ni ke mana?
kemarin diisytiharkan operasi besar-besaran. Alhamdulillah. Ini yang kawan-kawan kita sebut. Jadi DPKL, lesen orang kita bagi awal yang menyaga, ini semua kena dibenteraskan tanpa ada kompromi seperti mana negara jiran kita. Ya kita negara kita jiran kita terbaik. Tangkap antar terus, tetapi kita banyak sangat red tape ke, banyak sangat toleransi kita, Tuan Pengerusi. Akhirnya suatu hari nanti orang asing dah berani herdik kita. Orang asing dah berani pukul polis kita. Ini terjadi. Orang asing dah berani pukul immigration kita. Apakah benda seperti ini kita nak biarkan terus berlaku? Ayo, KDN, sila ambil tindakan. Mohon mencelah sikit Yang Berhormat. Silakan. Boleh? Saya tertarik dengan perbincangan ataupun isu yang Berhormat nyatakan tentang pendatang asing ini. Ini turut berlaku bukan saja di Kuala Lumpur ya, Yang Berhormat semua. Bahkan sekarang pendatang asing ini juga sampai ke pedalaman di Hulu Rajang. Mereka mula-mula bawa barang, jual barang, jalan kaki mungkin tidak jauh. Kerana jauh, guna basikal. Selepas itu, guna motosikal. Selepas itu naik lagi, guna kereta Proton Saga yang sudah kira lama lah. Mungkin tak ada lesen, mungkin tak ada road tax. Seterusnya berkedai. Akhirnya memiliki kedai. Jadi ini sangat berleluasa, bukan di bandar-bandar, malah di luar bandar. Dan ini telah menjejaskan peluang-peluang kita juga di luar bandar. Jadi adakah Yang Berhormat ingin bertanya berkaitan perkara ini? Kerana bukan saja di bandar tetapi di luar bandar juga. Ini sangat menyinggung perasaan penduduk di luar bandar juga. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, sebenarnya semua yang dikatakan oleh sahabat kita di sebelah sana itu, semua sudah ada undang-undang. Semua itu sudah ada dalam kanun-kanunnya. Cuma kita penguat kuasa nak laksana ataupun tidak laksana. Kebarangkalian kita tak cukup anggota. Itu alasan yang standard. Tak cukup penguat kuasa. Betul, bukan setakat di Sarawak saja. Di kawasan saya, di Pantai Remes, di Pekalan Baru pun ada pendatang asing. Yang datang bukan setakat itu, duduk dalam kampung kita. Kadang-kadang Tuan Pengerusi, Tuan Speaker, kita report pun tak jalan. Jadi benda-benda inilah kita bangkitkan supaya rakyat kita, rakyat didahulukan. Kera di hutan jangan disusukan. Susukan dulu rakyat kita. Amat berharap kerajaan Madani ada 9 prinsipal dia. Dengan izin. Laksanakanlah semua yang dihasrat dicita-citakan oleh kerajaan Madani ini. Kalau sebut Madani pun tak payah kita nak ulas. Memang terbaik. Memang terbaik dah. Jadi dalam masa 9 bulan, 10 bulan tak nampak lagi lah. Kerana kecelaruan political stability kita nampak. Kita tengok kemarin lah dalam Dewan Rakyat pun sakan. Jadi semua itu adalah kita. Kerana kita bertindak bukan atas diri kita. Kita bertindak atas nation, atas satu konsep yang sangat besar. Tuan Yang Pengerusi, Tuan Ketua, yang ketiga ialah hubungan luar. Hubungan luar kena pulihkan semula. Alhamdulillah, kita mempunyai menteri luar, Menlu kita. Yang bagus, yang saya dimaklumkan senantiasa tidak ada dalam negara. Berada di luar negara. Itulah tujuannya Foreign Minister. Foreign Minister bukan boleh duduk dalam negara. Dia kena selalu berada di luar negara untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Tak payah cakap banyak dalam negara, cakap banyak di luar negara. Tetapi Alhamdulillah, ciri-ciri ini ada kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Luar kita, yang kini sedang berada di US menunggu PM akan sampai, kalau tak saya besok di PIB. Ya.
Alhamdulillah. Hari ini bukan pasal kerana menteri luar yang bagus, kita tak mau kata siapa-siapa lah. Kita tak baik mengata yang apa, tidak boleh. Kita mesti bila look forward kerana Tuan Datuk Pengerusi, Datuk Speaker, semalam tu dah sejarah. Ada 3 prinsip dalam kehidupan kita ini. Semalam sudah jadi sejarah. Hanya kita boleh kenang. Kalau kita nak tengok sejarah 1101, 1702, 15, 11, 18, 74, itu banyak sangat sejarah yang kita boleh ceritakan kepada nusa dan bangsa. Tetapi sejarah itu menjadi pedoman kepada kita yang mana baik, yang mana buruk. Cukup. Hari ini rezeki. Hari ini rezeki. Hari ini rezeki. Yang ni di hadapan kita jaga baik-baik. Kalau kita syukuri nikmat ni, Tuhan tambah lagi. Ni depan hari ini. Besok, yakni ghaib. Perkara-perkara yang kita tidak ketahui. Apakah kita ketahui esok haknya ini apa? Tak tahu kan? Jadi hak kita ialah berikhtiar untuk menjadi lebih baik, negara yang lebih baik. Alhamdulillah, saya dimaklumkan banyak pejabat-pejabat perwakilan negara telah dibuka semula di Middle East, di Asia Timur, di Amerika Latin, supaya apabila pejabat-pejabat perwakilan negara dibuka di luar negara, seperti sahabat kita daripada wilayah sebut, 1 pejabat perwakilan pelancongan. Ianya membawa apabila menteri Menlu kita main peranan yang dahsyat, tentulah ada foreign investor. Pelabur asing akan masuk bila ada kepercayaan. Bila orang tahu Malaysia good, Malaysia terbaik, semua orang datang buah duit di sini. Tetapi kalau nak datang rumah kita, berantakan suami dan isteri, siapa nak buah duit rumah kita? Berantakan di negara kita. Siapa berani nak buah duit, nak melabur di negara kita? Lebih baik pergi Vietnam, lebih baik pergi Indonesia, lebih baik pergi Cambodia, lebih baik pergi negeri-negeri yang kosnya rendah, red tape-nya tidak ada, tanahnya nominal, baik pergi sana. Tetapi kalau menteri luar terbaik, buka pejabat perwakilan dari seluruh negara, bilateral hubungan diplomatik baik, hubungan agama baik, hubungan presiden semua baik. Pelancong banyak masuk. Bila pelancong masuk, ekonomi akan cantik. Semua ini maksudnya peranan-peranan hubungan luar negara untuk menyumbang ekonomi dua negara. Akhirnya, Datuk Speaker bergantung juga kepada kestabilan politik negara. Kestabilan politik negara ibarat anchor. Kapal di laut. Kalau tidak ada anchornya, sauhnya kuat, kapal ini akan goyang. Kestabilan ini sangat penting. Kestabilan politik. Ayuh ahli politik. Berbeza pendapat itu terbaik. Kena ada beza pendapat. Kalau tak beza pendapat, dia akan menjadi diktator. Tetapi berbeza pendapat, jangan lupa adab dan budaya. Adab dan budaya kita. Kita kata kita nak jadi Dewan Negara yang first class. Konon. Kita nak jadi Dewan Rakyat yang first class. Tapi first class macam mana ni? Saya keliru sebenarnya. Saya pun keliru. Kata Profesor Hamka, benci jangan sampai ke tanah. Sayang jangan sampai ke langit. Kita kena sederhana. Tetapi kalau kita melihat politik di Malaysia ni, hari ini pilihan raya, hari ini kita menang dah. Esok start ceramah balik. Esok aja start ceramah balik. Dah, ini saya tak tuju mana-mana kelompok. Ini sudah menjadi satu common. Satu benda biasa di negara kita. Bukan kita nak bangunkan rakyat dan negara. Kita bercakap, kita buat live, sesiapa sahaja menunjukkan kebencian kepada kerajaan, mana-mana kerajaan sekalipun. Ayuhlah. Tapi saya nak kita first class. Kita tak ada seperti itu. Kita tak ada seperti itu. Kita first class. Kita tak ada seperti itu. Jadi, kemarin kita tengok anak-anak sekolah kaget. Terkejut. Wah! Jadi, saya tak mau sebut begitu kerana kadang-kadang kalau boleh cakap,
Halau-halau itu melemahkan integriti kita. Jadi kita bercakap, kita faham, bukanlah hidup kita ini semata-mata politik, tetapi kata Socrates, politik ini bagaimana menguruskan sebuah kehidupan. Yakni 7 petera langit, 7 petera bumi. Macam mana kita nak urus takbir negara ini. Itu saja. Setelah diberi amanah, jalankanlah. Buatlah kerja. Sama ada ahli parlimen pembangkang atau kerja, kita buat kerja masing-masing. Itu yang paling terbaik. Bagi peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, buat kerja dia. Sampai masa 4 tahun setengah lagi, rakyat akan tentukan dia. Rakyat akan tentukan dia. Sama ada sustain atau tak sustain dengan izin. Bagi Chan, ini baru 8 bulan, 9 bulan. YB, sekarang ni kena bagi peluang kepada ahli yang lain untuk berbahas juga. Tapi dia ambil masa saya tadi. Dia ambil masa saya tadi. Sikit lagi saya nak berhentilah. Okey. Itulah natijahnya. Kecermelangan kita ialah bagaimana menguruskan kestabilan politik. Itulah lambang besar wajah Malaysia. Wajah Malaysia, nak berhenti dah ni. Wajah Malaysia ada 3 wajah atau 4 wajah atau 5 wajah. Wajah Malaysia, wajah Melayu. Wajah Malaysia, wajah Tionghoa. Wajah Malaysia, wajah India. Wajah Malaysia, wajah Iban. Kadazan, itulah wajah Malaysia. Itulah wajah-wajah yang terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu dan akhirnya nama Malaysia 16 September. Itu dia. Itu yang terbentuk. Akhirnya. Baik. Yang ni sangat perlu. Senator angkat sumpah. Dalam taklimat kita ada 300,000. Pandai ambil aktif. Ini poin yang kena stres, kena bold. 300,000. Ada kawan-kawan tak sempat pakai, tu tak boleh pakai. Saya ada lagi 78,000. Tiba-tiba tak boleh pakai. Ini yang saya heran. Kementerian Kewangan, kenapa ini terjadi? Kalau anda Senat efisien, kalau anda Senat taraf dunia, kalau anda kami ini hebat, memang hebat. Senatnya memang hebat. Tetapi kalau suruh masuk hutan, tetapi pistol tak bagi. Kita nak berhadap dengan rimau, macam-macam. Adil tidak adil kepada ahli senator yang diberi tidak lagi peruntukan. Jadi bukan setakat itu. Bukan setakat itu. Senat di Amerika kita jauh lah beza kalau dekat Senat kan. Tetapi tolonglah. Saya amat yakin dan optimistik. Yang amat berhormat Perdana Menteri kalau dia tahu kes ni, esok dia confirm lulus kepada kita. Confirm. Sambil-sambil itu tambahlah sikit 300,000 lagi. Tak salah. Bukan duit ni nak pakai masuk poket. Tak salah. Duit ni semua untuk rakyat. Semua untuk rakyat. Tidak ada sedikit pun untuk guna peribadi. Kalau setakat duit beras, kita semua dah cukup dah rumah kita. Ada lagi? Last, please. Tadi kata last, ni dah second last. Chris. No. Last kali kecelaruan komunikasi. Crystal komunikasi. Komunikasi mesti jelas. Hari ini rakyat tak jelas. Bila rakyat tak jelas, Datuk Pengerusi, dia meracau macam-macam. Jadi, daripada Menteri pun kamulah, jangan duk merapu. Crystal communication. Cakap jelas, rakyat faham. Itu menyebabkan rakyat kadang-kadang tak suka kepada kita disebabkan kita tidak amalkan crystal komunikasi. Jadi jentera komunikasi kerajaan mesti turun sampai ke akar umi. Cerita kerajaan Madani ini macam ni. Soal rakyat terima tak terima itu nombor 2. Soal rakyat terima tak terima itu nombor 2. Tetapi penjelasan tentang kerajaan Madani ini mesti jelas, cara yang mudah, bahasa yang mudah, tidak perlu menggunakan perkataan-perkataan yang bombastik. Tegak rumah kerana sendi. Sendi rumah, sendi rosak rumah binasa. Kaya, hebat bangsa kerana budi. Budi rosak, negara binasa. Saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih. Patutlah tadi YB minta beri PM masa ya. Rupanya nak minta peruntukan.
Dan juga untunglah Menteri Luar dipuji sampai selangit dah. Sekarang ini saya ingin menjemput wakil yang baru daripada Kelantan untuk memberikan ucapan pertamanya di dalam Dewan. Saya jemput Tuan Nik Muhammad Abduh bin Nik Aziz. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya asyik dengar Datuk Dr. Azhar tadi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Datuk Tuan Yang di-Pertua, pertama sekali saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih di atas peluang yang diberikan untuk saya sebagai ahli Dewan Negara yang baru ini untuk turut membahaskan pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 kali ini. Saya mohon untuk mengambil kemuliaan Dewan yang mulia ini dengan membaca dua potong ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa warabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Surah Az-Zariyat ayat 22-23 yang bermaksud, dan di langit itu adalah rezeki kamu dan juga apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kamu daripada perkara baik dan buruk. Dan demi Allah Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang Allah sebut itu adalah sesuatu yang benar, sebagaimana benarnya ucapan-ucapan kamu pada setiap masa. Dalam tafsiran mudahnya, Allah Ta'ala dalam ayat ini memberitahu kita bahawa kamu, wahai hamba-Ku manusia, hidup di dunia, tetapi rezeki kamu dan segala takdir kamu adalah daripada langit. Maka pandang-pandanglah langit ketika kamu hidup di dunia ini. Demi Tuhan kamu, Allah Ta'ala bersumpah dengan Dia sendiri, sesungguhnya apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar, sebagaimana kamu yakin dengan suara-suara kamu yang kamu ucapkan di dunia ini. Oleh kerana Tuan Di-Pertua, saya sebagai orang baru, saya nak memuliakan Dewan ini dengan tak cakap banyaklah hari ini. Menghormati sahabat-sahabat yang saya fikir saya tengah berkenalan, untuk kenal, dan saya rasa gembira untuk berada di Dewan yang penuh mulia ini. Kebetulan di sebelah saya ni, kekanda saya bersama di Dewan Rakyat dulu. Dia banyak bantu dan dia sebut semalam, sini tak payah takut. Sini tak ada. Sama-samalah kita dulu di Dewan Rakyat. Harmoni. Tak ada suara tinggi-tinggi. Tak ada yang pelik-pelik lah. Saya rasa kena dengan jiwa saya. So, saya amat menghormati Dewan ini, insyaAllah. Saya nak sebut beberapa perkara lah. Pertama, ucapan terima kasih saya kepada Tan Sri Datuk Yang di-Pertua Dewan yang telah mengetuai upacara angkat sumpah saya semalam, 2 hari lepas, sebagai ahli Dewan Negara. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang berhormat, senator di Dewan yang mulia ini. Saya ucapkan terima kasih kerana menerima saya sebagai ahli yang paling baru. InsyaAllah saya akan berusaha untuk memikul amanah dan tanggungjawab ini dengan baik dan memberikan pandangan dan cadangan yang terbaik di Dewan yang mulia ini demi kebaikan negara dan rakyat, insyaAllah. Saya juga amat sedar bahawa Dewan Negara ini adalah lebih tinggi kedudukan dia dari sudut perlembagaannya daripada berbanding Dewan Rakyat yang saya pernah menjadi ahlinya selama 2 penggal. Justru tanggungjawab saya di sini pastinya lebih besar dan lebih bermakna. Maka saya berharap semoga pengalaman hampir 10 tahun saya sebagai ahli parlimen sebelum ini, ahli parlimen Pasir Mas dan ahli parlimen Bacok, dapat saya gunakan sebaiknya
dalam menunaikan tanggungjawab baru saya ini sebagai ahli Dewan Negara ini, insya-Allah. Datuk Tuan Yang Dipertua, sebagai satu coretan ataupun ucapan pengalaman ringkas saya berada di Dewan Rakyat. Kita banyak berbincang mengenai negara. Sepenuhnya kita bercakap mengenai negara. Cuma yang paling banyak kita bercakap ialah soal wang. Duit lah. Tajuk-tajuk perbahasan parlimen pun meluluskan bajet tahunan, meluluskan bajet tambahan. Yang kita nak bahas hari ini pun soal RMK berkait dengan wang ekonomi. Ia benar, tetapi satu perkara yang mungkin banyak antara kita sebagai penggubal undang-undang ni, kita lupa bahawa wang ini sebenarnya dia jadi hantu apabila kita terlalu banyak bercakap. Nanti saya akan sebut hadis Nabi SAW. Maksudnya walaupun kita ada matlamat dalam membina negara, tetapi kalau masa kita menuju matlamat tu kita sentiasa bercakap soal wang-wang, akhir sekali matlamat tu hilang. Sebab itulah perbahasan di Dewan Rakyat pada pandangan saya, dia jadi panas ni. Kadang-kadang panas tak tentu pasal ni, kerana kita terlalu tumpu kepada alat, bukan pada matlamat untuk yang kita nak capai bersama. Matlamat yang telah kita buat ni cantik, sebagaimana Datuk Yang Berhormat Dr. Azhar sebut tadi. Matlamat dah cantik, elok, tapi kadang-kadang kita gagal untuk sampai ke matlamat tersebut, dan kita tidak tahu di mana kegagalan kita, sebab kegagalan kita. Saya nak ringkaskan kerana saya janji nak cakap pendek tadi. Dalam dunia ini, orang yang paling berjaya membina negara tak ada lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman dia berjaya, tapi Nabi Sulaiman dia pelik sikit. Allah Taala kurnia, tak boleh nak tiru. Sebab Allah Taala kurnia dia yang pelik-pelik, boleh menguasai jin, binatang-binatang. So kita tak boleh nak tiru dia sebab Allah Taala bagi dia yang pelik. Begitu juga dengan tokoh besar seperti Iskandar Zulkarnain. Dia tak ada benda pelik, tapi dia diberi kekuatan yang banyak. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda dia bina dalam masa 10 tahun. Dan selepas 10 tahun, dia meninggalkan kita. Tetapi kesannya adalah umat dia berjaya membina satu peradaban yang dunia tak boleh nak lupa. Bahkan dunia hari ini pun terpaksa mengakui mereka menumpang peradaban yang telah dicetuskan oleh anak buah ataupun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda membina? Kita semua tahu. Rasulullah dia bina negara Madinah bukan dengan wang. Dia datang kosong, dia muhajirin. Dan kiri kanan dia adalah muhajirin yang miskin. Dia datang daripada Mekah tanpa wang. Dan kota Madinah masa itu pun bukan kota ekonomi. Ada kekayaan tokoh-tokoh dia, tetapi kemiskinan itu adalah wajah kota Madinah. Apa yang Nabi buat sallallahu alaihi wasallam? Pertama, Rasulullah cari masjid, bina masjid untuk membina manusia. Esoknya, beberapa hari kemudian, Nabi memulakan gerakan membina ekonomi. Iaitu Nabi pisahkan pasar Yahudi daripada pasar orang mukmin supaya berlaku mencari rezeki yang halal. Supaya penipuan cara ekonomi Yahudi itu tidak mempengaruhi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membina negara Madinah ini. Iaitu dua perkara. Pertama, memberi ilmu kepada masyarakat Madinah, dan yang kedua ialah
mengajar orang Madinah ataupun umat dia untuk mencari rezeki yang betul. Maka Nabi bergerak dalam keadaan susah. Tetapi dalam tempoh yang sekejap saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya membina sebuah tamadun. Ini saya nak sebut bahawa kita hari ini, dunia hari ini, cuba kita perhatikan dunia hari ini. Negara-negara miskin, masalah mereka ialah mereka tak tahu nak cari wang. Biasa kita tahu. Negara miskin, dia nak cari wang payah. Begini tak berjaya. Halangan dia. Cuma yang pelik lagi ialah negara-negara maju. Negara maju ni masalah mereka ialah mereka tak erti nak guna wang. Mereka tak erti nak guna. Akhir sekali, kefakiran menghancurkan negara dan kekayaan juga menghancurkan negara. Itu masalah. Negara kita Malaysia ni, negara miskin pun bukan, negara kaya pun bukan. Akhirnya masalah kita dua-dua. Iaitu nak cari wang pun kita berbalah. Dan nak guna wang pun kita berbalah. Sebab itulah bising di dewan sebelah. Itu isu kita. Saya bergurau lah. Saya hormat dewan sebelah tu. Yang banyak beri pengalaman pada saya lah. Tuan Ini Bertua, saya baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkait dengan bagaimana Nabi membina ekonomi dan membina negara. Nabi sebut ini dalam selepas subuh di Masjid Madinah. Selepas solat subuh, diketahui bahawa ada seorang peniaga, saya lupa, sahabat besar, dia balik daripada perniagaan dia. Kemudian orang Madinah yang miskin ni, dia sukalah orang kaya balik sebab dia tahu ada bahagian dia, zakat, derma dan sebagainya. Jadi baik saja Nabi bagi salam sallallahu alaihi wasallam ni, bising dah dekat belakang. Bising kenapa? Kerana nak cepat-cepat keluar. Rasulullah tahu. Jadi Rasulullah berpaling, orang Ansar bagi isyarat. Nabi kata, ini ucapan Rasulullah. Nabi kata apa? Abshiru wa amilu ma yasurrukum. Fawallahi mal faqra akhsha alaikum. Walakin akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatum. Ini hadis muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Bila Nabi tengok, Nabi senyum, Nabi kata abshiru, Nabi kata bergembiralah. Bergembiralah kerana tadi orang kaya datang kan. Wa amilu ma yasurukum, dan berharaplah apa yang kamu nak harapkan, semoga kamu dapat bahagian kamu nanti. Fa wallahi, demi Allah, kata Nabi, mal faqra akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran yang aku takut ke atas kamu. Ini sahabat tengah miskin fakir ni, tapi Nabi dah kata, memang fakir ni bahaya, miskin ni bahaya, tetapi aku tidak takut itu. Kenapa? Optimis Rasulullah bahawa itu akan selesai. Aku akan selesai. Tetapi aku takut pada kamu ialah cerita depan hari. Nabi kata, akhsha an tubsata dunya alaikum. Aku takut satu masa dunia ini dibuka ke atas kamu. Sebagaimana dunia ini, harta ini dibuka kepada umat-umat terdahulu, menjadi kaya raya besar sebagaimana kita tahu sejarah manusia. Akhirnya apa? Fatanafasuha kama tanafasuha. Akhirnya kamu tamak, berebut-rebut dengan harta yang telah dibuka ini, sebagaimana umat dulu berebut-rebut mengejar kekayaan dan harta. Fatuhlikukum kama ahlakatum. Akhir sekali, harta ini menghancurkan kamu. Sebagaimana harta inilah yang telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Dalam hadis ini Nabi nak sebut dua. Kefakiran memang menyusahkan dan menghancurkan kita. Tetapi kekayaan juga menghancurkan kita. Artinya, Nabi mengajak kita supaya, macam Datuk Dr. Azhar sebut tadi, supaya kita berada sederhana. Jangan kita terlalu melampau dalam balah nak cari sumber negara, sumber ekonomi negara. Begitu juga untuk masa kita membelanjakannya. Jadi dua perkara yang perlu kita sebut, iaitu saya tertarik, saya ulang apa yang Dr. Azhar sebut, bahawa kalau kita bina
rakyat dan negara ini dengan harta, kita tak akan berjaya. Tetapi apabila kita bina rakyat dan negara ini dengan ilmu, kita akan berjaya. Untuk memudahkan rakyat kepada ilmu itulah kita perlukan wang. Inilah betul lah saya percaya no money no thought. Tak ada harta memang tak boleh cakap. Dalam dewan ni pun kalau tak ada bajet nak cakap apa? Kita perlukan. Tetapi isunya ialah bagaimana cara kita nak belanjakan harta untuk berada di tempat yang benar. Pertama sekali ialah kita kena pastikan rakyat sihat. Rakyat kena sihat. Dia boleh makan dengan baik. Dia kena ada rumah. Kalau rakyat tak sihat, mereka tak akan cari ilmu. Dan mereka tak akan cari ilmu kerana perut lapar. Perut lapar akan menghalang rakyat daripada fikir soal besar-besar. Yang dia fikir ialah perut. Maka kewajipan kita adalah kita kena sediakan untuk mereka makanan dan juga tempat tinggal yang baik. Sebab itulah kita bercakap soal keterjaminan makanan, soal rumah rakyat dan sebagainya. Itu yang penting. Yang kedua ialah bagaimana kita menyediakan, tadi Menteri Pendidikan ada tak ada dah. Saya cakap soal pendidikan. Bagaimana kita menyediakan tempat yang terbaik untuk anak-anak kita mencari ilmu. Jadi saya berharap Tuan Yang Dipertua, di akhir sekali beberapa perkara yang saya nak mohon. Pertama sekali, marilah kita sama-sama membesarkan matlamat membina sahsiah insan yang berjaya demi kejayaan negara yang sebenar. Yang kedua, insan khususlah peruntukan besar wang negara untuk pembangunan pendidikan. Pendidikan negara mestilah digunakan sebaiknya dengan penuh amanah dan tanggungjawab, tanpa menjebakkannya ke dalam skandal kewangan yang buruk seperti rasuah dan sebagainya, yang pastinya akan merugikan dan mencacatkan proses pembinaan tunjang utama pembinaan negara, iaitu bina insan. Yang ketiga, memastikan kejayaan matlamat kita untuk mengeluarkan rakyat daripada musibah kefakiran dan kemiskinan tegar. Kemiskinan melampau adalah antara penghalang utama kejayaan kita membina insan yang berjaya. Yang keempat, ini saya sebut, saya daripada Kelantan, saya masuk sikit. Sebagaimana yang saya dengar Menteri semalam, Ekonomi bentang, saya mohon supaya kerajaan terus memberi tumpuan kepada mengembangkan potensi ekonomi wilayah. Sabah dan Sarawak, begitu juga negeri-negeri pantai timur, terutama sekali negeri Kelantan, masih lagi terpisah oleh satu jurang yang nak kata terlalu besar tidak juga, tapi jurang yang besar berbanding negeri-negeri lain yang lebih, kerana faktor-faktor sejarah dan sebagainya. Negeri Kelantan dalam beberapa sektor, sebagaimana kita tahu, mungkin negeri Kelantan boleh berdikari dalam membangunkan beberapa potensi ekonomi. Tetapi kita juga kena akui bahawa banyak potensi ekonomi di negeri Kelantan ini amat memerlukan bantuan dan juga campur tangan daripada kerajaan persekutuan. Kerana itulah, kerana tidak ada bantuan dan campur tangan inilah negeri Kelantan berjalan dengan agak perlahan. Maka saya berharap beberapa projek besar yang bersifat pemangkin kepada potensi ekonomi Kelantan sama ada yang sedang berjalan, seperti Lebuh Raya CSR, ECRL dan pembesaran lapangan terbang Sultan Ismail, ataupun yang telah pun, projek-projek yang telah pun diluluskan projeknya dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan ataupun penangguhan daripada di tengah jalan oleh kontraktor ataupun oleh pihak kerajaan. Terima kasih sekali lagi Datuk Yang Dipertua. Saya ucapkan di atas masa yang lumayan yang diberikan untuk saya dalam ucapan sulung saya di Dewan yang penuh mulia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih YB. Satu ucapan pertama yang amat menarik, yang mencuit hati saya, yang penuh falsafah dan juga menjadi asas kepada RM12 ini. How it should be. Inilah dia.
objektif RM12 ini akhirnya untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan juga mempertingkatkan lagi nilai-nilai murni dalam negara kita. Terima kasih sekali lagi. Sekarang ni saya nak jemput orang baru juga. Ya. YB Datuk Haji Mustafa bin Musa untuk memberikan perbahasan pertama di dalam Dewan sebagai wakil daripada negeri Melaka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan salam sejahtera, salam Melaka maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia dan inspirasi bijak, laksana tuah dan berani laksana jebat. Moto terbaru kerajaan negeri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas izin untuk memberi ruang saya menjadi pembahas terakhir kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12. Baju kurung, baju kebaya dipakai gadis Tanjung Bidara. Kali pertama di Dewan Yang Mulia, izinkan Melaka mohon bicara. Secara resminya, from the bottom of my heart, dengan izin, saya mengambil kesempatan ini menjunjung kasih